أستغفر الله من الخطايا. ليس لها من دون الله كاشفة، 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 ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. أحييكم تحية سلام كلامة مباركة وفضيلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد المجاهدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Jadi untuk kita mulakan majlis pada tengah hari ini, terima kasih kerana sudah bersama sejak pada awal lagi. Kita jemput keberkatan Allah Ta'ala dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan selamat datang kepada semua dan tahniah kerana berjaya bersama-sama menghadiri buat julung-julung kalinya program yang diadakan pada hari ini yang dinamakan sebagai program tahsin, tilawah dan juga taranum. Dan tahniah kerana mencipta sejarah bersama. Okey. Jadi syukur tahniah pada semua. Dan sebelum kita pergi panjang lagi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Hakim Muhammad Noor, Ustaz Hakim. Saya adalah pengasas dan juga pengerusi kepada Akademi Jiwa Hamba yang merupakan penganjur kepada program ini. Jadi bila kita anjurkan program ini, kita dapatkan maklumat daripada sahibul samahah ataupun sahibul fadilah, ustaz-ustaz kita yang merupakan pengisi utama program ini, TFT. Yang sebenarnya inilah dia momen terpenting
yang boleh saya gambarkan setelah bertahun lamanya ratusan episod Majlis Quran diadakan setiap pagi yang kita tengok sama-sama tu. Hari inilah yang pertama kali kita adakan program secara semuka dan Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah menjadi orang yang pertama hadir dalam program segini baik. Alhamdulillah. Setelah ratusan episod, Ustaz Tarmizi, Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi bersama-sama berkongsi ilmu, sudah mungkin banyak perkara yang kita telah lalui bersama. Dan dalam program pada kali ini, insya-Allah, Akademi Jiwa Hamba cuba temukan secara bersemuka di mana pasukan kita kecil dan kerdil cuba sebaik mungkin untuk facilitate, supaya untuk membantu ibu ayah dan adik kakak-kakak sekalian untuk sama-sama kita optimumkan kenapa kita hadir program ini. Sebelum saya mulakan program ini, saya sempat bersembang dan juga bertanya dengan beberapa orang peserta. Saya tanya kenapa datang ke program ini kan. Dan dia tanya balik saya, Ustaz kenapa buat program ni? Saya pula jadi confused. Dia dah daftar, dia dah bayar, dia dah datang, tanya balik saya, kenapa buat program ni? Jadi tak apalah, saya pun jawab je lah. Sebenarnya antara benda yang penting yang kita nak ialah bila sebut perkataan tahsin, insya-Allah kejap lagi Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi akan explain dalam slot masing-masing. Cuma sebagai mukadimah, kita nak setkan minda kita sama-sama. Kita nak dengarkan, kita simpulkan program ini untuk tahsin, untuk pembaikan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, kan? Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan ni untuk melihat amalan kita yang mana lebih baik, ahsan. So setiap hari kita kena ada satu motivasi untuk memperbaiki amalan kita. Dan inilah antara tujuan utama yang kita nak buat untuk memperbaiki salah satu benda yang paling penting dalam hidup kita, iaitu Al-Quran yang kita baca, yang kita faham, yang kita pegang dan kita imani selama ini. Selama ni kita rasa kita punya bacaan tu dah habis Arab dah, dah habis power dah. Tapi rupa-rupanya ada lagi yang terkantai sana sini. Jadi sebab itu insya-Allah sepanjang program ni kita cuba nak tengok aspek-aspek itu dalam program ini sama-sama insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi sekalian, pada program ini kita nak brief tentatif dahulu. Ada beberapa perkara penting saya nak highlightkan supaya tidak terlepas. Apatah lagi program ni buat dekat BACC. Kan? Tempat dia selesa, penginapan pun selesa. Antara tempat yang orang kata apa, instagramable. Untuk ambil gambar tu cantik lah orang kata. Jadi takut-takut sibuk-sibuk ambil gambar terlupa masuk kelas. Tak nak macam tu. Jadi sebab tu saya nak ambil keperluan untuk perkenalkan tentatif program. Jadi insya-Allah tuan-tuan kat tab masing-masing ni, bukan sekadar nama, boleh tengok di bahagian belakang dia. Bahagian belakang ada tentatif. Izinkan saya untuk explain sedikit tentatif program supaya kita alert apa yang kita nak buat. Walaupun dalam grup kita WhatsApp tu saya tak aktif sangat untuk bercakap. Adalah juga post sikit-sikit, adalah saudara Rizal, Kak Ed kita facilitate dalam tu. Cuma kita dah postkan tentatif. Kalau tak dapat lagi, tak apa, dalam tag nama ni ada. Okey. InsyaAllah petang ni saya punya slot pertama sesi ta'aruf dan mukadimah. Saya sendiri Ustaz Hakim, Akademi Jiwa Hamba, yang kita akan explain tentang program ini sikit. Dan kita akan cuba berhenti awal 3.30. Kalau mula pukul 3 tadi kita baru mula pun dah limbat sikit sebab kita tunggu kehadiran. So kita lanjak sikit. So pukul 3.30 sepatutnya, mungkin kita buat sikit pukul 3.45 umpamanya, kita akan keluar minum petang di bahagian luar ini. Kemudian kita akan check in di hotel masing-masing, solat asar di penginapan masing-masing. Bagi yang menginap lah bagi yang tidak menginap, di bawah ada surau. InsyaAllah sekejap lagi saya akan brief di mana lokasi-lokasinya. Selepas itu, pukul 5 petang ni pastikan sampai lebih awal. Sebab kalau boleh biar kita tunggu guru kita. Pukul 5 tu, saya sendiri akan jadi moderator sepanjang 2 hari kita kat sini. Jadi pukul 4.50 tu saya dah akan atas pentas lah. Saya akan kira mana nama-nama ni. Mana Abang Faizul kita ni, mana Kak Siti ke, contoh. Kita akan sebut nama kalau ada lah. Jadi kalau tersebut nama, mana Haji Rahman kita. Jadi kita tengok nama-nama ni, kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, mana kita panggil. Supaya bukanlah panggil kat mikrofon je lah, nak call seorang-seorang, tak larat kita 2 orang. Cuma nak bagi tahunya, kalau boleh kita pukul 5 tu dah start. Nak start dengan apa? Petang ni klinik Al-Fatihah. Secara praktikal, insyaAllah akan dikendalikan oleh Ustaz Tarmizi dengan Ustaz Tirmizi. Apa konten dia, apa dia punya objektif dia ialah supaya balik program ni, at least kita buat balik, Alhamdulillah aku dah check Fatihah aku konsisten tepat sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW.
Seterusnya kita akan makan malam. Makan malam di bawah, InsyaAllah saya akan beri tempatnya nanti. Dan kita akan solat maghrib dan solat isyak. Okey, maghrib isyak ni minta maafnya ibu ayah sekalian, kita tak dapat nak sekalikan secara jamaah. So boleh susun secara infiradi lah, secara masing-masing. Susun di penginapan ataupun di surau kita ada. Dan kita akan bertemu semula pukul 9 malam. Jadi pada hari ini pukul 9 malam ni penting sebab kita akan lihat pada tajwid dan juga tahsin. Dan tema pada malam inilah surah Al-Mulk. Jadi tolong bawa Quran masing-masing. Kita bawa Quran masing-masing, kita akan tengok tajuk kita dan juga kita perbaiki bacaan kita sehingga jam pukul 2.30 pagi, insya-Allah. Tak, 10.30 malam je, 10.30 malam. Nak tengok sedar tak sedar kan, tengok semua khusyuknya muka ni. Okay, sampai pukul 10.30 malam. Baik, lepas tu boleh balik rehat. Balik rehat, bersurai. Dan esok pagi, ni bagi yang menginap, boleh tak saya tolong angkat tangan? Siapa yang stay dekat hotel BACC, angkat tangan. Nak tengok mana ni muka-muka ni. Yang angkat tangan ni, saya sumpah semua boleh bangun subuh pukul 5 pagi esok. Boleh. Sama-sama. Sebab apa? Kita ada Qiyamul. Subuh memang pukul 6. Tapi jangan bangun pukul 6. Kita ada majlis pukul 5. Jadi bangun lebih awal. Akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Macam kita pergi pelayaran itulah. InsyaAllah. Kan? Jadi maksudnya kita buat Qiyamul jama'i. Bersama-sama. Jadi kalau di mana tempatnya? Dekat bawah hotel. Jangan datang sini. Sini ada orang lain jadi makmum kita nanti. Tak ada orang manusia, makhluk lain kat sini. Dekat hotel dekat hotel. Pukul 5 pagi esok. Saya dah bagi tahu kalau esok ada datang pukul 9 pagi, saya berlepas diri. Tanya, "Cik, macam mana Qiyamul? Oh, sedap Qiyamul pagi tadi." "Kat mana?" "Dekat BACC." "Siapa dia?" "Wallahualam." Itu maknanya imamkan makhluk lain lah, bukan manusia tu. Tapi dekat hotel, kat luar lobby, ada tempat dia. Selepas itu, pukul 6 pagi solat subuh dan pukul 7 kita ada majlis Quran dan sarapan. Di mana? Di sini sarapannya. Semua tempat makan di sini. Bukan dalam dewan ni ada tempat makan kat sarapan kat bawah tu. Di situ kita akan ada majlis Quran. Maksudnya sambil-sambil kita sarapan, sambil-sambil dengar pengisian. Macam selalu hari-hari itulah. Hari-hari pukul 7 sarapan, tapi dengar pengisian secara online, kali ini secara offline. Begitulah lebih kurang, insya-Allah. Jadi lepas sarapan, balik selesaikan kita punya keperluan sebagainya. 8.30 pagi berada semula di sini. Sebabkan kerana keesokan harinya kita check out, saya cadangkan ibu-ibu, ayah-ayah semua sekalian boleh packing barang siap-siap. Pagi tu. Kan, packing barang siap-siap supaya tak kelang kabut. Lepas tengah hari baru nak check out, kelang kabut. So maksudnya lepas dia balik sarapan tu, balik ke hotel tu, mandi-mandi, tukar baju apa semua, packing siap-siap. Kan, kalau boleh bawa ke kereta pun tak ada masalah. Digalakkan untuk packing siap-siap. Pukul 8.30 pagi kita akan belajar Tarannum Hijaz dan pukul 9.30 pagi belajar Tarannum Nahawan, TMT. Jadi Tarannum ni apa dia? Tarannum ni kaedah untuk melagukan bacaan. Memang Rasulullah minta kita lagukan bacaan. Selama kita dah lagu dah, tapi ikut apa? Ikut cara kita. Jadi kita nak check balik betul tak cara kita ni. Mudah-mudahan esok ada jawapannya, insya-Allah. Dan seterusnya pukul 10.30 pagi minum pagi dan pukul 10.45 ada sesi khas bersama Ustaz Fazrul, Tadabbur. Tadabbur surah apa? Surah Ar-Rahman. Jadi esok Hijaz dan Nahwan tu tema dia adalah surah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ni surah pendek-pendek dia punya ayat. Jadi mudah untuk kita faham lagu-lagu yang boleh kita praktikkan dalam mana-mana surah selepas ni, insya-Allah. Sebab pun kita selalu baca surah pendek kan macam semayang. Jadi mudahlah kita nak praktikkan. Dan pukul 12 tengah hari kita kena beredar dan bersurai. InsyaAllah sebelum bersurai itu kita akan kumpul ramai-ramai bergambar kenang-kenangan untuk program kali pertama. Ada lagi siri kedua, ketiga insyaAllah di masa akan datang. Baik tuan-tuan, saya selesai untuk tentatif. Saya nak explain tentang lokasi pula. Ibu ayah sekalian, di luar sini ada bahagian belakang saya ni. Kalau keluar pada ni sebelah kanan, terus saja akan ada jumpa tandas, lelaki dan perempuan. Tandas di tingkat atas, okey? Itu yang pertama, tandas. Yang kedua, kemudahan yang kedua tempat makan. Kalau ibu ayah naik tadi ada eskalator betul, tangga yang bergerak tu, eskalator. Sebelum naik eskalator tu, berdepan dengan tu ada tempat makan. Situlah tempat makan kita. Dan yang ketiga, surau. Kalau kita tengok tempat makan kat depan kita, surau sebelah kiri, depan sikit. Maknanya bawah daripada kita ni adalah tempat makan dan juga sebelahnya surau. Ini kalau di hotel ini. Jadi kalau kita nak pergi ke hotel, ke BXCC, kalau nak pergi ke hotel, ibu ayah datang naik kereta tadi kan, adanya parking kat dalam tempat parking kereta,
dan mungkin nak pergi hotel nanti, nak kena balik kereta ke nak jalan kaki. Okey, saya nak tunjuk video kalau boleh. Video perjalanan menggunakan perjalanan kaki pergi ke hotel supaya tak rasa susah. Saya dah buat dah tutorial peribadi tadi dengan berat badan saya yang ringan ini. Saya berjalan kaki di tengah hari, rupa-rupanya lebih kurang 3 minit saja daripada sini ke hotel. Tak jauh mana lah. Kalau boleh tim kita tunjukkan sikit video macam mana perjalanan keluar pada kita punya dewan ni pergi ke hotel supaya tahu berjalan kaki ke hotel tu macam mana. Boleh tim? InsyaAllah. Okay, ni dia punya ada 2 jalan, hijau dengan merah. Merah tu ialah jalan yang tidak berbumbung. So kalau kita keluar ni nanti turun ke bawah akan ada jumpa tangga ni. Tangga turun. Lepas tu kita akan keluar ke kiri kan. Kita keluar tangga lah. Tu keluar kanan akan jumpa bulatan roundabout tadi. Tu nampak tangga ni kan. Naik tangga ni nampak talung-talung ataupun lampu-lampu kat atas tu. Ni semua pendek je ni. Lepas tu jangan pergi kanan tapi pergi kiri. Pergi kat kiri, hotel kat situ je. Kita akan lalu bawah ni. Lemak dia benda-benda lampu-lampu ni. Jalan sekejap je, kita ada ambil gambar sikit apa semua. Jumpa hotel. Ni hotel belah kanan ni. Jadi sangat dekat. Dia bukan 3 minit. Masuk ke hotel ni, nanti ibu ayah sekalian akan jumpa tempat ataupun lobi hotel. Lobi hotel dia bukan macam ni lah Jadi sebelah kiri ni tempat untuk lagi lunch room. Tak makan kat sini kita tak makan kat sini. So kalau nampak orang makan jangan join situ, kita makan kat sini. Kat hotel kat BCC. Ni dia punya reception ni sebelah kiri. Kebetulan ada orang lalu kita ikut dia. Ikut dia. Pergi mana tu? Kita tengok punya pergi ke lift. Lift kat G. Ibu ayah tekanlah lift tuan-tuan akan masuk ke bilik masing-masing. Lebih kurang itulah. Clear ke? Nak ulang balik tak video ni? Tak perlulah. Saya hantar dalam grup WhatsApp masing-masing lah saya buat effort 2 kali saya pergi balik peluh. Lain macam. Demi memastikan tak sesat. Jadi tuan-tuan ibu ayah sekalian, yang tadi tu laluan tidak berbumbung. Ada laluan yang berbumbung, ikut laluan hijau, nanti saya share dalam grup nanti insya-Allah. Setakat ni clear ke? Kalau clear angkat tangan sikit tanda macam ni, good. Nampak sikit jelas tu. Kalau tidak muka kerut macam nak makan, lapar. Saya tahu, saya faham. Saya memang nampak menyelerakan. Okey, baik. Seterusnya, saya nak bagi tahu tentang program ini, tentang target program. Okey, target program kita ni, kita casarkan, pertamanya, kita targetkan bilik yang kita dapat di sini 60 buah bilik, berarti 120 orang. Tapi kita fikir kita nak beri manfaat lebih pada 120 orang, maka kita lajakkan kepada 200 orang peserta. Dan Alhamdulillah kita dapat hampir lebih kurang jumlah itulah. Dan ada yang kita buka slot infak. Manfaat yang kita nak ni ialah, kita tahulah program ni kan harga untuk bilik, untuk hotel, dah lebih kurang 350, 389 harga dia. Tapi sebenarnya ada orang kat luar yang memang nak belajar dan sebagainya. So kita tak nak orang-orang yang datang program ini datang untuk dirinya saja. Boleh tak pada awal lagi kita setting, kita balik ni tolong ajar orang lain. Terutamanya yang mendapat tajaan ni, ada di tahfiz kita ni. Terutamanya tapi yang tak dapat tajaan yang baik segi pun sama juga. Maksudnya khairukum man 'allamal Quran wa 'allamahu. Betul tak Ustaz? Sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarnya. Boleh tak kita setuju sama-sama sekarang ini niatkan supaya bila kita habis program ni untuk kita share kepada orang lain. Boleh? Cuba cakap pada kawan sebelah. Boleh tak? Boleh. Kalau dia tak share, ambil nama dia bagi tahu kat saya. Share. Saya pun tak tahu nak buat apa lepas tu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, itu target dia. Bagi saya itulah paling mudah. Nak banyak-banyak pun kita susah nak kata, tapi at least kita ada mindset untuk ajar. Sebab saya nak bagi tahu sebelum ni saya terlibat dengan macam-macam program motivasi dan terutamanya pembelajaran, kemahiran belajar. Orang belajar ni selepas belajar, 3 hari lepas belajar, dia akan lupa 90% apa dia belajar. Percaya hari ini belajar, Sabtu, Ahad kan esok program, hari Rabu tanya balik apa benda nahwan, apa benda hijaz. Oh, hijaz tu kumpulan nasyid. Udah. Dia tak ingat dah. Pasal apa jadi macam tu? Sebab apa? Sebab dia tak ulang gaji. Nak tak kita lupa apa yang kita belajar? Tak nak kan? Nak tak saya bagi satu tips bagaimana kita boleh kekal ingat apa yang kita belajar? Nak tak? Tips ni mudah aja. Kita boleh kekal ingat hingga 90% daripada apa yang kita belajar ni. Kalau lupa pun lupa sikit-sikit je. Tip dia mudah aja. Ajar orang lain.
Itu tips dia. Jadi sebab tu target program kita ni, balik ini tolong share, tolong kongsi. Kat Facebook ke, TikTok ke, Telegram ke, Instagram ke, Twitter ke, apa saja pun boleh online. Ataupun kat ahli keluarga kita, suami kita, isteri kita, adik anak kita, mak ayah kita, siapa-siapa saja kita share, kongsikan ilmu. Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Dan buat terakhirnya, saya pun tak lama sebab kita lepas ni nak makan. Okay? Untuk buat akhirnya, kami di peringkat Akademi Jiwa Hamba nak ambil kesempatan ni, mohon maaf siap-siap. Sebabnya selepas PKP ini, inilah program pertama kita buat secara offline. Kalau ada kekurangan tu, maafkanlah. Kita cuba nak buat yang terbaik. Dan sebenarnya kita juga bersyukur sebab banyak sangat dapat sponsor dan juga support daripada ramai orang. Ada kat belakang sana sponsor daripada kopi Pak Kodi. Tuan-tuan kalau rasa dahaga, boleh minum secara percuma, automatic refill. Kan? Tinggal nak tuang kat mulut. Kalau boleh kami nak cari orang tuang kat mulut kalau boleh. Tapi tak dapat, kita ambil sendirilah tuan-tuan. Tapi kalau ikutkan bukan sekadar dapat kopi Pak Kodi. Ada juga yang sponsor secara online, ada sponsor RM50, RM100, RM500, RM1,000 pun ada, RM2,500 pun ada. Saya kata syukur sangat-sangat. Sebab ini adalah program yang mana kita nak cari lebih ramai orang untuk memperbaiki diri sendiri dan juga orang lain. Dan sebenarnya di peringkat Akademi Jiwa Hamba, sahabat-sahabat sekalian, kita sebenarnya ada hasrat yang besar, sama macam TFT. TFT program bawah Ustaz Tarmizi, Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Memang setiap hari concern kita adalah untuk memperbaiki praktikal Quran. Manakala di peringkat Akademi Jiwa Hamba, kalau boleh saya kongsikan sedikit sebagai mukadimah, sebab lepas-lepas ni saya dah tak berpeluang nak kongsi macam ni lah. Saya ambil masa 1 minit je. Saya nak bagi tahu antara perkara besar dalam hidup kita ialah untuk kita tak tersasar dalam melakukan amalan. Saya sangat terkejut bila saya jumpa sebuah hadis yang sahih. Riwayat Muslim beritahu kepada kita semua. Apa dia hadis disebut? Hadis ni bagi tahu orang yang mula-mula dimasukkan dalam api neraka ini rupa-rupanya bukan seorang yang peminum arak, bukannya pencuri, bukannya yang penzina, bukannya perompak, bukannya pembunuh. Siapa? Orang yang mula-mula dimasukkan dalam api neraka inilah orang yang kuat bersedekah. Saya pun terkejut. Siapa lagi? Orang yang mengajar ilmu, ulama. Saya pun terkejut. Siapa lagi? Orang yang mati syahid fi sabilillah. Dalam hadis ini diceritakan kenapa dia masuk dalam neraka lebih awal berbanding dengan pendosa-pendosa lain. Kerana orang-orang ini bila mana mereka beramal dengan satu harapan dipandang mulia dan dipuji oleh manusia sekelilingnya. Allahu Akbar. Sebenarnya ini menjentik diri saya sendiri. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat baik, kita dah baca Quran, kita dah pergi masjid, kita dah sedekah, kita dah tolong orang, kita dah buat kebaikan yang banyak. Kita pergi program-program agama, kita tak sedar dalam masa yang sama kita menjadi Tuhan yang kedua. Tuhan ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin, hanya pada Allah lah segala puji, tapi kita mengharapkan pujian daripada manusia. Dalam hadis tadi sebut, kau nak pujian manusia dan kau dapat pujian tersebut. Kau update bangun malam, update kau baca Quran kan, update cerita dengan bangga pada kita punya saudara mara ataupun kawan-kawan, pada rakan sekerja. Rupa-rupanya kita mengharap redha manusia. Rupa-rupanya kita mengharapkan apa? Mengharapkan pujian dan juga pandangan manusia. Maka ini adalah satu benda yang bahaya besar. Maka di peringkat Akademi Jiwa Hamba, fokus kita ialah untuk menarik semua manusia, sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, adik kakak, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, untuk kita sedar dan realize kita tak boleh nak merasakan apa-apa pun. Tak boleh merasakan apa-apa, maknanya memahami bahawa hakikat diri kita ini adalah hamba yang tidak layak dipuji, tidak layak memiliki apa-apa, dan kita ini sebenar-benarnya duduk kat dunia ini sebagai hamba Allah semata-mata. Jadi itu yang kita buat. Sebab apa? Kita perasan hari ini zaman media sosial, orang share kebaikan, orang share nak sedekah, orang share nak buat kebaikan, baca Quran dan sebagainya, tapi di dalam hati kecil tu terniat nakkan pujian orang. Yang itu di peringkat Akademi Jiwa Hamba, kita buat program yang dinamakan sebagai Restart Hidup. Restart Hidup maknanya selama ni hidup untuk Tuhan selain Allah. Siapa dia? Dirilah. Menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Kan? Itu yang berlaku pada Firaun, itu yang berlaku pada Qarun, itu juga berlaku pada Iblis yang mana merasa diri mulia. So kita tak boleh rasa macam tu. Kita kena rasa jiwa kita mesti rasa hina, mesti kena rasa hamba.
Maka orang yang mengaku hamba, itulah yang Allah Ta'ala sebut, iyyaka na'budu, wahai Tuhan, kami mengaku hamba. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita bukan sekadar membaca Al-Quran, kita juga memahami, mentadabbur Quran untuk kita praktikkan. Jadi insya-Allah habis program ni, kalau ada keizinan lagi kita dapat berjumpa lagi program lain-lain pula. Boleh Ibu Ayah? Program lain pula insya-Allah mudah-mudahan kita boleh diberi peluang untuk kita sedar dan realize tak ada hajat lain yang kita nak kat muka bumi ni melainkan redha Allah semata-mata insya-Allah. Jadi sekali itu sajalah untuk saya punya perkongsian. Saya buka kepada sebarang persoalan kalau ada. Kalau ada sebarang perkongsian. Perkongsian. Alhamdulillah, selalunya orang datang suruh pendekkan masa. Rizal datang suruh panjangkan masa sampai pukul 4. Boleh ke? Boleh ke kita panjangkan sikit sampai pukul 4? Ke dah tak larat ni? Sebabnya ada asbab kerana makanan kita insya-Allah sampai pukul 4. Kalau kita lepas kawal pun tak buat apa-apa kan. Lebih baik kita buat sedikit perkongsian lah. Saya ambil sedikit lah. Okay. Berkaitan dengan program yang kita buat ni juga. Ibu ayah sekalian, minta maaf saya nak tanya satu soalan yang paling basic yang selalu orang tanya kan. Untuk apa kita hidup kat dunia, maka sesuatu itu kita dapat jawapan. Kita dah bagi tahu lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul kan? Aku tidak diciptakan malaikat untuk beribadah kan. Kita pun tahu, kita nak jadi hamba Allah, kita pun nak dapat redha Allah Ta'ala. Soalannya, apakah yang perlu kita buat untuk menjadi seorang hamba Allah tadi? Kan? Saya pernah buat satu game lah, satu teka-teki ataupun satu quiz pada orang macam ni, majlis macam ni. Saya tanya, kalaulah Allah izinkan kepada kita ditimpa satu musibah kan, umpamanya sakit. Sakit ni doktor kata, ni dah tak lama dah. Maknanya paling lama pun maksimum sebulan je lagi boleh hidup ni. Kan? So, apa yang kita nak buat sekarang ni? Apa nak buat? Saya tanya pada ramai orang. So, ramai orang jawab. Jawapan dia macam ni. Saya akan berhenti kerja. Lepas tu apa nak buat? Saya akan duduk kat masjid surau. Saya akan pergi umrah. Saya akan sedekah. Saya akan keluarkan zakat. Saya akan minta ampun dengan ramai orang. Saya akan buat kebaikan banyak-banyak. Betul tak jawapan dia? Kalaulah kita ada sebulan lagi. Jawapan dia macam tu kan? Okay. Sebenarnya satu perkara yang besar yang saya selalu nak remind pada diri saya dan ibu ayah sekalian. Mengapa perlu kita ubah habit kita kalau ada petunjuk macam tu? Contohnya orang yang bekerja kan? Kenapa nak berhenti kerja? Adakah apa yang kita buat sekarang ini bukan menjemput redha dan rahmat Allah Ta'ala? Kerja kita ni bukan ibadah ke? Kan? Apa yang kita buat ni bukan ibadah ke? Yang kita memasak untuk keluarga kita bukan ibadah ke? Yang kita bantu cari nafkah untuk keluarga kita bukan ibadah ke? Jadi kalau kita fikir balik, kalau Allah Ta'ala beritahu kepada kita, kalau Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, mesejnya kita tak lama hidup, apa nak kena buat? Jawapannya sama je, iaitu buatlah apa yang kita tengah buat sekarang ni, cuma pastikan jangan buat selain daripada Allah Ta'ala. Itu saja. Contohnya petang ni lah. Petang ni, yang kita datang program ni, apa sebab kita datang program ni? Saya dah beritahu tadi untuk belajar dan mengajar kan. Sebab kita datang ni sebab apa? Kalau ada orang jawab peringkat awal dulu, saya datang ni sebab ni kerana kawan jemput. Saya datang ni sebab saya nak bercuti, tidur kat hotel. Saya datang ni sebab saya nak rehat-rehat. Kalau ada jawapan tu, boleh. Tapi bukan yang pertama. Bukan yang utama lah. Maksudnya nak berehat boleh, nak berjumpa kawan boleh, nak bercuti boleh. Tapi yang paling utama satu je kita nak. Apa dia? Yang kita nak adalah keredaan Allah Ta'ala. Apa maksud nak redha Allah Ta'ala ni? Saya jelaskan sedikit. Masa 2 minit lah kot sebab makanan pun dah ready lah. Tengah-tengah cakap makanan pun dah ready. Power makanan kat sini. Okay, baik. Saya nak bagi tahu kisah tentang seorang manusia yang waktu zaman dia tu semua orang kagum, semua orang sebut nak jadi macam dia. Dalam surah Al-Qasas, Allah rakamkan dialog masyarakat waktu tu. Apa masyarakat cakap? Bestnya dia ni nak jadi macam dia lah. Tahu tak siapa orang tu?
Nama dia adalah Korun. Korun ni pada waktu dia hidup, dia suka pamer dan juga tunjuk kekayaan dia, sehingga masyarakat dia kat situ kata, aku hidup nak jadi macam dia. Kaya gila. Tetapi mengapa Allah SWT menenggelamkan Korun dalam muka bumi? Apa sebab dia? Sebabnya bukan kerana dia sembah Tuhan lain. Bukan dia pergi mengaku Fir'aun sebagai Tuhan pada waktu itu. Bukan. Dalam tafsir Mutabar tak sebut macam tu. Dia bukan kerana dia pergi buat dia pergi berzina ke, tak. Tapi kerana apa? Satu benda yang Korun buat yang paling besar, yang mana menyebabkan Allah sangat murka dan Allah Ta'ala tenggelamkan kat muka bumi ini adalah kerana dia menafikan apa sebab dia dapat kenikmatan yang besar pada diri dia. Bila wartawan tanya kat dia, kan, bila Korun buat tayang-tayang showcase semua kekayaan dia, datanglah wartawan tanya kat dia. Datanglah orang tanya, Korun, YB, Datuk Seri, Tan Sri, pasal apa hang kaya? Apa rasa kekayaan? Boleh share tak? Kami pun nak jadi macam hang. Ni semua dalam surah Al-Qasas sebut cerita ni. Maka jawapan Korun apa? Innama, mana? Al-Tafi sekalian. Surah Al-Qasas. Ada jawapan dia? Saya bagi dia punya hujung ayat. Min ilmi indi. Minta seorang. Surah Al-Qasas. Kalau tak ada, kita sama-sama buka Al-Quran masing-masing. Mai kita tadabbur sekarang. Boleh? Ada buat Quran Buka Quran Surah Al-Qasas. Sebab ini mesej tengah hari inilah. Sebelum kita masuk petang nanti. Sebab ramai orang beramal tanpa sedar ini dosa yang besar yang sedang dilakukan setiap hari. Surah Al-Qasas. Dah buka dah surah Al-Qasas? Surah Al-Qasas surah ke berapa? Dah jumpa dah? Surah Al-Qasas surah ke-28 Muka surat 395 ayat 78. Muka surat 395 ayat 78 Qala, awal-awal sekali. Kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dah jumpa dah Saya baca, tuan-tuan semua ikut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sadaqallahul azim. Itu je jawapan pendek Korun kepada soalan yang diberikan oleh wartawan. Kau kaya ni pasal apa Dia bukan sekadar kaya je. Kau ni pandai mengaji sebab apa? Kau ni pandai berniaga sebab apa? Kau ni pandai bawa kereta sebab apa? Kau ni pandai masak sebab apa? Kau pandai apa-apa lah. Kan? Apa pandai kita lagi ni? Pandai ambil gambar sebab apa? Kan? Pandai menulis sebab apa? Pandai hafal Quran sebab apa? Apa jawapan Korun? Innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku diberikan apa yang aku dapat ini dalam kes Korun, harta kekayaan
Disebabkan kerana apa? Pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Dan apa yang menyebabkan Allah Ta'ala marah sangat dengan perkataan ini? Kerana di situ ada satu sifat yang sangat-sangat Allah Ta'ala tak suka, iaitu sombong dan takabur. Ibu ayah sekalian, adik-adik kakak sekalian, kita di dunia ini satu benda yang haram untuk kita buat ialah kibir. Kibir ini ialah merasa megah, bangga diri dan menghina orang lain. Kibir maksud lain kepada kabarau ataupun membesarkan, takbir membesarkan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kabarau, kibir. Kibir ini kalau ada sedikit dalam hati kita, satu zarah sekalipun, tidak dibenarkan masuk dalam syurga. Dan ini kerisauan paling besar yang kita nak belajar hari ini ialah kalau ada rasa kita hebat. Ini na'uzubillah. Tak boleh. Kita nak singkir jauh-jauh perasaan hebat ni. Hebat buat program, hebat bercakap, hebat menguruskan, hebat menjaga anak, hebat meniaga, hebat apa sajalah, hebat menghafal Quran sekalipun, hebat mengajar, hebat berjuang, hebat, rasa kuat dan kerana kepandaian diri. Inilah yang disebabkan, ayat ini ialah menyebabkan korun kemudian ditenggelamkan oleh Allah dalam muka bumi. Jadi sebab itu pada tengah hari ini, saya nak remind diri saya dan juga semua sekali, kita akan belajar ilmu Quran dan dengan Quran ini kita akan dapat banyak kelebihan, banyak fadilat. Dan kalau kerana kelebihan itu, bila orang tanya, macam mana tahu ni? Saya tahu lah sebab saya pandai kerana ilmu saya. Hati-hati, itu sama dialog macam korun. Jadi mudah-mudahan kita punya perkongsian pada tengah hari ini memberi manfaat pada semua. Readykan mindset kita. Kita bukan sekadar nak memperbaiki bacaan Quran semata-mata. Kita nak juga memahami Al-Quran, tadabbur sampai ke peringkat kita boleh bertindak memperbaiki kehidupan kita bersama, insya-Allah. Boleh Jadi sekadar itu sajalah kot. Makanan pun dah sampai. Alhamdulillah, syukur. Saya remind balik, kita boleh makan, pergi berehat. Cuma saya nak minta ibu ayah sekalian, pukul 4 ni laju-laju je, jangan lengah-lengah. InsyaAllah pukul 5 kita berada di sini semula. Saya dah kira tadi, kad hotel semua kita akan bagi kat luar. Siapa yang belum dapat kad hotel. Jadi insyaAllah kita tangguhkan dulu majlis. Kita berjumpa semula di sini pukul berapa? Pukul 5 petang. InsyaAllah kita tangguhkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdi. Subhanaka. Astagfirullah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan dah ada disediakan, boleh terus pergi kena makan. Dan sekali lagi saya ambil peluang ini ucap terima kasih pada semua yang datang jauh. Ada datang daripada, minta maaf, siapa datang luar Selangor kat tangan? Lupa nak tanya tadi. Luar Selangor. Yang depan ni daripada mana? Perak. Melaka. Masya Allah, terima kasih orang Melaka. Saya orang Melaka kak, Ekro. Ni daripada mana? Sarawak. Oh, Sarawak Masya Allah, lambai sikit Sarawak. Minta maaf, lupa nak lambai awal tadi. Terima kasih ibu-ibu. Lagi mana? Daripada mana? Johor. Masya Allah. Singapura. Masya Allah. Lagi? Terengganu. Allah, jauh-jauh. Yang Selangor semua di mana? Kedah. Perak. Yang ini tadi mana? Perak. Sini geng Perak semua ni. Allah. Ada mak ayah saya mana? Belakang mana belakang? Kampung Baru. Johor Baru. Ya Allah, jauh-jauh semuanya. Padahal nampak segar nampak segar. Okey. Lagi mana jauh lagi tak sebut ni? Semua dah ada yang Terengganu. Ya Allah Akbar. Mana? Negeri Sembilan. Selangor tak ada Selangor? Ada Selangor. Selangor ada kan? Selangor. Selangor Okey, baik. Jauh-jauh ni semua mesti rasa dahaga lapar, minum, makan, santai program ni.
untuk perkongsiannya. InsyaAllah kita jumpa lagi pukul 5 petang. Okey, bila segan. Terima kasih semua. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر